Saya Muhammad Khairul Iqmal bin Yahya, pelajar tahun 2 daripada UTHM dengan bidang ijazah sarjana muda pendidikan dan teknikal dan vocational. Okey, untuk pengetahuan adik-adik dan tuan-tuan, hari ini adalah sesi perkongsian ilmu di dalam topik warming up section, iaitu pemanasan badan dengan betul. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, saya rasa adik-adik dan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa semua sudah tahu apakah itu warming up. Saya terangkan sedikit ya. Warming up ini adalah acara pemanasan badan atau warming up yang bertujuan untuk memanaskan otot. Dan semua aktiviti saya pasti tuan-tuan ataupun adik-adik, setiap aktiviti perlu kepada pemanasan badan. Seterusnya, tujuan ia adalah untuk melancarkan peredaran darah di dalam otot agar otot-otot kita ada cukup oksigen untuk menjalankan aktiviti. Seterusnya adalah penyediaan otot untuk melakukan aktiviti. Sebagaimana yang kita tahu, apabila kita melakukan aktiviti, tekanan akan diberikan kepada otot kita. Jadi jika tidak melakukan warming up, maka oksigen di dalam darah akan berkurang, seterusnya menyebabkan otot kita menjadi kram dan sebagainya. Okey. Warming up ini juga dilakukan dengan membuat pergerakan ringan seperti senaman tanpa menggunakan beban. Okey, saya sediakan contoh di dalam video yang kami telah sediakan. Okey, dengan ini saya serahkan pembentangan ini kepada saudara Muhammad Aliman bin Abdul Nasir yang bertajuk tujuan pemanasan badan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Aliman bin Abdul Nasir, pelajar tahun 2 juga daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. So hari ini saya nak sambung sesi perkongsian ilmu untuk adik-adik dan tuan-tuan serta puan-puan. Tujuan pemanasan badan ni dibahagikan kepada 2. Yang pertama adalah fiziologi dan psikologi. Okey, dari segi fiziologi, dari sudut fiziologi dia terbahagi pada 3 pula. Okey, yang pertama adalah organik, neuromuskular dan biokimia. Apa itu organik? Apa itu yang dikatakan dengan organik? Okey, organik adalah sebagai persediaan diri kita sendiri untuk menyumbang lebih tenaga tanpa keletihan awal. Okey, sebelum kita bermula satu perlawanan ataupun satu latihan, kita mestilah bersedia dari segi dalaman, macam kita makan Nutribar, Energy Bar. So benda-benda tu dia memberi tenaga yang lebih kepada diri kita sendiri. Seterusnya adalah neuromuskular. Neuromuskular pula memastikan kuasa yang dihasilkan oleh sistem digunakan sebaik-baik yang boleh dan meningkatkan peredaran darah kepada otot serta meningkatkan suhu dalaman tubuh dalam merangsang sistem saraf yang menghasilkan suatu pergerakan. Okey, apabila peredaran darah yang lancar dan meningkat kepada otot, maka semua otot tu dapat bergerak dengan baik, jadi dapat mengurangkan kecederaan ataupun ketegangan otot. Seterusnya adalah biokimia. Biokimia pula adalah berinteraksi dengan sistem pembawa tenaga di seluruh tubuh agar tenaga dapat digunakan secara efektif, khususnya dalam acara larian jarak jauh.
Okey, kenapa saya kaitkan dengan acara larian jarak jauh? Apabila kita bermain bola sepak sepanjang 90 minit ataupun ada masa tambahan selama 120 minit, jadi anda adalah seorang player defensive midfielder dengan role box to box. Jadi anda adik-adik perlu berlari daripada kotak penalti pihak lawan sampailah ke kotak penalti sendiri dalam bertahan dan juga dan membantu pasukan dalam menyerang. Jadi apabila adik-adik turun, adik-adik naik untuk membantu pasukan, pasti otot-otot kita akan letih apa semua. Jadi apabila kita dapat berinteraksi dengan sistem yang baik, dapat memberi input yang baik kepada otot, kita dapat mengurangkan risiko dalam ketegangan otot dan boleh bermain selama 120 minit apabila diperlukan. Seterusnya, dari sudut psikologi. Dari sudut psikologi, dia memberi fokus kepada kekuatan minda. Seperti semua sedia maklum, psikologi adalah sangat-sangat penting. Kerana apabila kita dah set dalam fikiran kita untuk bermain 120 minit. Jadi apabila tiba-tiba ada kita terpaksa bermain 120 minit, kita dah relax dah. Kita dah boleh bertenang, adik-adik dah boleh relax sebab adik-adik dah set dalam otak adik-adik yang okey, sikit lagi aku nak main bola ni, mungkin kalau ada masa tambahan aku kena main sampai 120 minit. So adik-adik dah standby dah untuk bermain selama 120 minit. Fokus ini adalah dapat mengelakkan ketegangan yang berlebihan dan untuk mendapatkan kawalan otot secara automatik. Maksud yang saya katakan dalam mengelakkan ketegangan yang berlebihan adalah okey, macam adik-adik dah set mind akan main 120 minit. So otot adik dah letih, dah main 120 minit berlari ke atas, membantu pasukan menyerang, membantu pasukan bertahan. Jadi pasti otot-otot adik akan letih dan akan terasa lesu je badan sebab dah bermain 90 minit, dah berebut bola, dah lecek semua. So apabila mempunyai psikologi yang kuat, mempunyai psikologi yang kuat, jadi adik-adik boleh fokus dan bermain habiskan 120 minit. Begitu juga dengan mendapatkan kawalan otot secara automatik. Bila dah letih, okey, adik-adik pun mesti pernah main bola kan. Jadi kalau adik-adik dah letih, psikologi pun dah lemah. So dia memainkan peranan kita untuk jadi lebih bila bola, padahal bola tu depan mata adik je, tapi bila sebab adik dah psikologi dah letih, otot adik dah letih, so mesti adik dah tak terkejar bola tu. Jadi apabila adik mempunyai psikologi yang kuat, insyaAllah dia memberikan kita kawalan otot yang baik dan secara automatiknya kita dapat main dengan sangat baik dan dapat membantu pasukan untuk menang. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan sambung beri laluan kepada rakan saya untuk menyambung sesi perkongsian ilmu ni mengenai warm-up asas yang boleh dilakukan untuk adik-adik panaskan badan sebelum bermain bola sepak. Seterusnya. Okey, terima kasih kepada saudara Al-Iman tadi atas perkongsian. So tadi macam adik-adik lihat tadi yang itu pertama tu ada warm-up asas yang boleh dilakukan. So ada beberapa warm-up lagi yang boleh ditambah dalam warm-up asas tersebut. Antaranya adalah squat. Play video. Squat ni dapat membantu mengekalkan keseimbangan badan. So senang je buat. Okey, seterusnya lang and knee. Lang and knee kelebihan dia dapat mencapai keseimbangan badan dan kondisi badan yang betul. Okey, next. Next adalah leg swing. Leg swing ni dapat membantu meningkatkan aliran darah serta meningkatkan fleksibiliti badan. So next adalah tajam. Tajam dapat membantu memberi manfaat kepada keupayaan aerobik serta meningkatkan kekuatan jantung. Next adalah press up. Press up dapat meningkatkan kekuatan bahagian atas badan iaitu upper body strength.
Keep your core tight. Into some press ups. So your elbows are tracking out. Next adalah squat thrust. Right, bring it in and out. Ia dapat membantu pembakaran lemak. Everything's ready to go. 4 more reps. 2, 3. Ready to work, team? Let's go. Okey, sebelum saya serahkan kepada rakan saya yang lain, saya tanya adik-adik sekalian. Okey, apakah warm up yang boleh dilakukan untuk mengekalkan keseimbangan badan? Siapa tahu? Siapa tahu tak? Squat. 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 Yes, betul. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Muhammad Hairi. Hello, Assalamualaikum. Dengar? Terima kasih sahabat saya Fawaz. Ada dengar tak? Dengar. Terima kasih sahabat saya Fawaz. Assalamualaikum adik-adik, rakan-rakan, tuan-puan sekalian. Apa khabar? Terima kasih kerana dapat hadirkan diri ke program kami. Masih ada lagi ke bersama kami? Kalau ada, cakap Harimau Malaya. Harimau Malaya. Cantik, terima kasih. Sebelum saya memulakan perkongsian ilmu ni, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hairi. Dan sebenarnya ni saya daripada Masai, Johor. Okey. Sebelum saya mulakan pembentangan ni, bahawa ada dari adik-adik dan hadirin sekalian pernah mewakili sekolah atau IPT dalam bidang sukan atau bola sepak lah. Jadi saya yakin bahawa adik-adik tuan pernah mengetahui dan pernah buat, iaitu pemanasan dinamik. Tapi melalui pemerhatian kami berarti bahawa generasi muda kita, player muda kita ni dia tahu pemanasan dinamik tapi mereka tak buat, mereka tak buat. Jadi kami nak semangat untuk lakukan pemanasan dinamik sebelum mereka lakukan pemain bola sepak atau bersukan waktu petang mereka. Okey. Jadi kenapa saya cakap nak pupuk semangat pemanasan dinamik ni, kita tengok pemain-pemain profesional pun dia akan buat pemanasan dinamik sebelum mereka nak start game. Kenapa saya akan terangkan lagi. Okay, kita masuk dulu pemanasan dinamik. Okay. Apa tu pemanasan dinamik? Dalam bahasa kampung saya, kami dynamic warm up je. Itu rangkaian pergerakan berurutan yang dilakukan sebelum melakukan aktiviti fizikal. Kalau kita tengok gambar di slide ni, ada gambar berlari, melompat, push up kan. Jadi dimemerlukan rangkaian pergerakan yang berurutan. Okay. Next, kenapa saya cakap tadi dynamic warm up ni penting? Okay, first, dia mampu bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otot. Okay. Bila kita lakukan pemanasan dinamik ni, kita akan bergerak, mula start bergerak, jantung kita akan mula start pump dengan lajulah dia akan mula start pump dengan, so jadi kita akan, adik-adik sekalian, kita akan mampu mengalihkan darah ke seluruh bahagian otot-otot kita dari atas hingga ke bawah. Okey. Jadi seterusnya yang kedua, meningkatkan mobility functional. Apa itu mobility functional? Ada yang tahu mobility functional? Tahu lah. Okey, kalau tak tahu, mobility functional ni kemampuan psikologi seseorang untuk bergerak secara bebas dan amat dalam pelbagai persekitaran untuk melaksanakan aktiviti untuk main bola atau apa-apa sukan. Contoh okey, SMK Jalan Tasik Ipoh. Adik-adik SMK Jalan Tasik Ipoh player-player dari SMK Jalan Tasik Ipoh nak pergi Barcelona, ada friendly match. Jadi salah satunya melakukan dynamic warm up untuk biasakan diri kita dengan persekitaran kita. Ipoh nak pergi Barcelona,
ada friendly match. Jadi salah satunya melakukan dynamic warm up untuk biasakan diri kita dengan persekitaran kita, padang ke kot ke kan. Jadi berikutnya adalah yang ketiga, menghindari cedera dan sakit otot. Jadi bila kita lakukan dynamic warm up ni, for sure lah kita akan menghindarkan diri kita dari kecederaan dan sakit-sakit otot seperti hamstring, ankle sebagainya. Kemudian yang keempat ialah meningkatkan prestasi keseluruhan. Jadi kita akan lebih cergas dan bersedia untuk melakukan atau bermain bola sepak. Okey, waktu yang sesuai untuk melaksanakan warm up sudah pastilah sudah terang lagi bersulur, iaitu setelah static warm up yang diterangkan oleh sahabat saya tadi. Okey, berikut adalah contoh-contoh dynamic warm up. Okey, saya akan lebih terperinci dalam VT atau video. Jadi hampir pergerakan berat badan lain yang menggabungkan tahap fleksibiliti, kekuatan dan jarak pergerakan tertentu. Okay, kita tengok video lah lebih faham. Jadi ini adalah contoh 2 minit dynamic warm up sebenarnya, maaf atas kesilapan. Tetapi boleh buat light jog. Kita boleh letak 2 kon yang berukuran dalam 10 meter. Pertama light jog, kedua kita boleh lakukan tipping with shoulder rotation sebanyak 2 kali. Kemudian kita boleh lakukan high knee selama 2 kali pusingan. Kemudian kita boleh buat open the gate and close the gate. Kemudian kita boleh buat quadra scratch sebanyak 2 kali ulang. Kemudian kita boleh buat cradle scratch sebanyak 2 kali ulang. Dan terakhir melengkapi warm up dynamic ni, kita boleh buat high skip. Okey, high skip sebanyak 2 kali ulangan. Okey. Terima kasih. Okey, sebelum tu saya nak sebelum saya melaburkan kita punya slot ni, saya nak tanya satu soalan kepada audiens, kepada adik-adik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, satu soalan, iaitu apa itu mobility functional? Ada yang boleh terangkan kepada saya? Hello? Baiklah, saya tak dapat baca komen yang dekat Google Meet, jadi saya jawab, iaitu mobility functional lagi kemampuan psikologi seseorang untuk bergerak secara bebas dan selamat dalam pelbagai persekitaran untuk melaksanakan aktiviti. Contohnya macam saya bagi contoh tadi ialah SMK Jalan Tasik, Ipoh nak pergi Barcelona untuk friendly match. So salah satunya lakukan dynamic warm up lah untuk sesuaikan badan kita dengan persekitaran. Okey, terima kasih. Saya akan serahkan yang berikutnya kepada kawan saya, Muhammad Imran. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-puan serta adik-adik daripada sekolah menengah kebangsaan Jalan Tasik. Okey, nama saya Muhammad Imran Biasan. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Hairi atas perkenalan beliau tadi berkenaan dengan dynamic warming up. Okey, untuk abang punya pembentangan, abang akan terangkan tentang apakah kepentingan warming up ini kepada tubuh badan kita. Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai jenis warming up yang kita belajar tadi, dan salah satunya ialah squat, star jump, dynamic warming up dan sebagainya. Ya, oleh itu warming up ini sebenarnya mempunyai banyak jenis. Jadi apakah kepentingan warming
warming up ini? Okey, terdapat 7 warming up dan salah satunya ialah mengelakkan kecederaan. Okey, abang yakin yang rata-rata dari kalangan adik-adik semua tahu bahawasanya tujuan warming up adalah untuk mengelakkan kecederaan. Abang bagi contoh, cuba kita bayangkan kita ini sebuah kenderaan. Sebuah kenderaan itu haruslah dipanaskan enjinnya terlebih dahulu. Sebuah kenderaan perlulah dipanaskan enjinnya terlebih dahulu sebelum kita gerakkannya. Ini kerana kalau kita tidak panaskan enjin, dia akan berisiko untuk kerosakan enjin. Begitu juga dengan tubuh badan kita. Kalau kita tidak warming up, kita akan berisiko untuk mendapat kecederaan yang serius itu adalah tinggi. Yang kedua ialah meningkatkan prestasi. Okey, mengikut kajian, orang yang sentiasa melakukan aktiviti warming up ini adalah didapati lebih aktif dan berprestasi tinggi berbanding dengan orang yang tidak melakukan warming up. Ini kerana apabila kita warming up, darah di dalam tubuh badan kita mengalir dengan lebih banyak ke dalam otot-otot kita. Darah ini dia bawa sekali dengan nutrien. Otot perlukan nutrien untuk menghasilkan tenaga. Oleh itu darah mengalir masuk ke dalam otot kita, membawa sekali dengan nutrien, maka otot kita akan menghasilkan tenaga dengan lebih banyak dan cepat. Oleh itu kita akan lebih aktif dan bersemangat untuk bersukan. Okey, yang ketiganya ialah mengelakkan kekejangan otot. Okey, yang ini seperti yang abang beritahu tadi, darah mengalir lebih banyak ke dalam otot kita semasa kita warming up. Darah ini kalau kita fahami tentang sains, kalau kita belajar dekat sekolah, darah ini dia mengalir membawa sekali dengan oksigen. Kan, kita belajar kat sekolah dia membawa sekali dengan oksigen. Jadi, dia membawa oksigen dengan elektrolit. Jadi, oksigen ini dapat mengelak kita daripada kekejangan otot. Kalau kita kurang oksigen, kita akan kekejangan otot. Untuk tips tambahan, bekalkan air yang mencukupilah untuk badan kita mempunyai oksigen yang banyak untuk mengelak daripada kekejangan otot. Yang keempat ialah menyesuaikan kadar degutan jantung anda. Okey. Apabila kita workout, apabila kita memanaskan badan, tubuh badan kita sebenarnya memberi isyarat kepada jantung kita bahawasanya lepas pada kita workout ni kita nak bersukan. Lepas pada kita workout ni kita nak melakukan kapasiti yang tinggi. Oleh itu, apabila kita start bersukan, kadar denyutan jantung kita akan tidak terkejut secara tiba-tiba dengan sukan ataupun dengan tekanan yang hadir secara tiba-tiba. Oleh itu bila kita main bola sepak tu kita akan tidak takut. Kalau kita terkejut kita akan rasa takut, akan gugup. Jadi kita tak akan rasa takut, kita tak akan rasa gugup lah ketika bersukan. Dan kadar denyutan jantung kita dalam keadaan baik ketika bersukan. Yang kelima, mengurangkan kesakitan selepas bersukan. Kadang-kadang semasa kita bersukan, kita akan rasa kesakitan selepas kita bangun tidur pada esokan harinya. Kita akan rasa sakit. Jadi kesakitan itu adalah punca daripada sukan yang kita lakukan. Oleh itu kalau kita warming up terlebih dahulu sebelum kita bersukan, ia dapat mengurangkan kesakitan selepas bersukan. Yang keenam, membantu anda tahan lebih lama ketika bersukan. Okey. Ketika kita bersukan, kita akan mengeluarkan asid laktik yang banyak. Dan asid laktik ini adalah perkara yang negatif lah dalam tubuh badan kita. Jadi kalau kita memanaskan badan terlebih dahulu, pengeluaran asid laktik dalam tubuh badan kita dapat dikurangkan. Secara tidak langsung kita akan kuat, akan rasa bersemangat. Kalau asid laktik kita keluar dengan banyak, kita akan rasa lemah, rasa letih, rasa tidak bermaya untuk bersukan. Kalau kita memanaskan badan terlebih dahulu, kita akan lebih bersemangat, lebih aktif dalam bersukan. Yang terakhir, membantu anda relax dan fokus. Untuk yang ini,
mengikut psikologinya didapati bahawasanya orang yang memanaskan badan sebelum bersukan akan lebih bersedia untuk bersukan, akan dapat lebih bersedia. Ini membuatkan kita lebih relax. Apabila kita relax dalam bersukan, ia akan menghadirkan fokus pula terhadap sukan tersebut. Jadi kita akan rasa relax dan fokus. Jadi kita dapat melakukan sesuatu pada bermain sukan tersebut. Sebelum itu, ada soalan tak untuk adik-adik? Ada soalan tak? Hello? Kalau tak ada, saya teruskan kepada next slide. Okey, terima kasih. Untuk rumusannya, kita ada rumusan. Rumusannya, kita sedar yang akan pemanasan badan ini merupakan perkara asas yang patut kita ketahui. Tapi kita sering memandang rendah tentang pemanasan badan. Kita sepatutnya untuk memanaskan badan. Walaupun ia sekejap, ia tidak merugikan kerana ia adalah baik untuk kesihatan kita. Jadi secara kesimpulannya, memanaskan badan sangat penting dalam memastikan latihan dalam keadaan yang sistematik. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Imran. Jadi kepada adik-adik dan juga tuan-tuan serta puan-puan, ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan yang ingin ditanya, boleh bertanya mengenai sesi warm up. InsyaAllah nanti kami boleh cuba bantu selesaikan soalan-soalan yang bermain di minda. Baiklah, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Adlik akan bermula sebentar lagi. Diharap tuan-tuan dapat menunggu sebentar. Dengan ini berakhirnya sesi perkongsian dari kami sebentar tadi
bagi LTK1 tajuk pembentangan iaitu warming action. Semoga semua peserta mendapat sedikit manfaat melalui perkongsian kali ini. Mohon maaf sekiranya pihak kami ada melakukan kesilapan dan kekurangan semasa program ini berlangsung. Di sini kami sertakan 2 link yang perlu peserta untuk mengisi, iaitu maklum balas peserta MUCE dari pihak PPUK UiTHM dan juga kehadiran peserta bagi ECJ nanti. Untuk makluman peserta juga boleh kekal sekiranya berminat untuk mengikuti pembentangan seterusnya nanti yang akan diadakan dalam jam 10 pagi. Sekian, terima kasih. Untuk link, ada 2 link saya masukkan. Ya, bukan masalah konten dulu ada sampai dulu. Habis berarti ada apa?